Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kumpulan kami akan membahaskan tentang isu pengklonan manusia, suatu pandangan dari perspektif etika dan hukum alam. Pada zaman kini, yang penuh dengan teknologi yang berkembang pesat setiap tahun, kita dapat lihat banyak teknologi yang telah pun berkembang maju. Malah, eksperimen sains juga semakin banyak yang dapat didedahkan dengan lebih terperinci setiap tahun. Namun begitu, masih menjadi tanda tanya tentang kewujudan pengklonan manusia ini atau sekadar mitos semata-mata. Dari Kamus Dewan dan Pustaka, klon membawa maksud organisma, pokok, haiwan dan sebagainya yang diperoleh atau dihasilkan secara pembiakan tanpa seks. Seperti yang kita tahu, dari sudut saintifik, penciptaan manusia adalah memerlukan sel sperma dan ovum untuk menghasilkan bayi. Namun begitu, pengklonan manusia akan membawa ke arah kecacatan terhadap manusia itu kerana tidak dihasilkan dengan sempurna melalui proses pembiakan yang sebenar. Jadi, penciptaan manusia cipta ini dianggap sebagai satu perkara yang mustahil. Tetapi jika terjadi pun, ia akan berlaku masalah terhadap manusia itu dari segi organ dalaman dan luar. Dari sudut Islam, golongan fuqaha berpendapat bahawa eksperimen ini perlu dihentikan kerana ia adalah penghalang keharmonian di kalangan manusia. Dari konteks maqasid syariah, hifz al-nas, iaitu pemeliharaan terhadap nyawa yang perlu dipelihara dalam Islam. Dalam penciptaan klon manusia ini, nyawa yang terdapat dalam manusia telah diklon. Itu telah terancam nyawanya atau pengklonan manusia ini berkemungkinan akan gagal dan menghasilkan manusia yang tidak lengkap dan menyebabkan manusia itu akan terseksa. Penghasilan klon manusia ini juga akan merencatkan keturunan atau generasi akan datang. Keturunan berfungsi sebagai penyambung generasi yang akan datang. Walau bagaimanapun, dalil mengenai pengklonan manusia ini tidak dapat dikenal pasti dengan tepat. Tetapi, pengklonan manusia akan menjadi penghalang kepada keharmonian dan kasih sayang di kalangan manusia dengan hukum pembiakan secara berpasangan yang mana Allah jadikannya sebagai petunjuk di dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai umat Islam, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa agar kami berkenal-kenalan." Telah berlakunya beberapa eksperimen pengklonan manusia dan haiwan yang telah pun dilakukan, iaitu yang pertama, pada 27 Disember 2002, Clonite, sebuah syarikat pengklonan manusia di Amerika Syarikat, mendakwa bahawa mereka berjaya menghasilkan klon pertama yang bernama Eve. Pengumuman ini sekaligus menunjukkan satu dunia mengenai perkara ini. Beberapa ahli agamawan juga bertindak untuk memerangi perkara ini kerana ia dianggap melanggar hukum alam. Namun begitu, syarikat ini adalah ditunjangi oleh sebuah pertumbuhan cult, iaitu Raelians, yang berpegang kepada kepercayaan bahawa manusia sebenarnya diciptakan oleh makhluk asing yang menyebabkan kepercayaan ini bertentangan dengan keterangan Islam. Manusia juga pernah berjaya menghasilkan makhluk pertama, iaitu pengklonan katak pada 1961 di University Oxford dan seorang penyelidik janin di Edinburgh, Ian Wilmot, juga telah menghasilkan biri-biri yang bernama Dolly, iaitu biri-biri klon. Yang ketiga, pada September 2018, penyelidik Jepun telah melakukan ujian pengklonan manusia dalam usaha mencipta sel telur manusia menggunakan darah. Daripada akhbar di negara China melaporkan bahawa negara tersebut telah pun mengklon 200 ekor anjing yang merangkumi 20 baka berbeza. Di Malaysia, penyelidikan pengklonan ini tidak dilakukan ataupun tidak diketahui oleh orang awam. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia perlu sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa memelihara 5 elemen maqasid syariah, iaitu agama, nyawa, keturunan, akal dan harta, serta sentiasa merujuk
Al-Quran dan hadis dalam hidup kita.